5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita persilakan saudara Aiman Yazid Manzid untuk bacakan doa sebelum kita mulakan sesi PDPR pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, amin ini hari tu cikgu tinggalkan. Kita dah selesai yang ISO di sini. Okey. Di mana kita sediakan dulu alat lekapan. Okey, sanitary ni dalam keadaan isometri. Okey, macam gini Okey. And then kita allocate kan kita punya perpaipan tu sendirilah mengikut kesesuaian. So ini yang kita rasa paling sesuai. So untuk hari ini ataupun berdasarkan pada ISO perpaipan yang kita dah lukis hari tu, kita nak translate kan ataupun kita nak transform dia ke ortografik. Okey, ini yang Hani lakukan lah. Hani dia buat macam gini. Betul tak Hani? Kalau tak salah cikgu memang Hani buat macam gini lah. Okey. So kita bermula daripada paip pencawang di sini. Kalau kita perhatikan paip pencawang tu dia akan berdekatan dengan dapur kita. Nampak tak? Okey. Bila paparan awak macam ni, dia nampak lagi mudah lah sebab dinding ni berada di sebelah belakang. Boleh juga kalau awak rotate dia. Okey, ataupun awak alih dia punya atas tu tolak pusingkan kertas tu bagi dia duduk sebelah bawah, maksudnya dinding akan berada di sebelah hadapan kita. Okey, kalau you perhatikan dinding, bata semua tu awak allocatekan terlebih dulu di mana kita menggunakan perkadaran 4 kali ganda. Ingat lagi tak? Awak menggunakan nisbah 1 nisbah 25. Okey, nisbah tu adalah merujuk kepada 4 kali ganda. Okay, so 1 nisbah 25. Dalam erti kata lain, dia adalah 4 kali ganda. Ni boleh follow Harap-harap awak masih lagi ingat lah. Okay, sekarang ni kita dah sediakan alat lekapan. So kita pun dah translate alat lekapan kita dari auto pergi ke ISO. Okay, so kita nak patah balik buat perpaipan ke auto pun tak jadi masalah. Tapi hari tu kita dah selesaikan kita dah siap dah. Kita buat selepas alat lekapan ISO, kita terus saja lakukan proses melukis ISO perpaipan. Nampak pada kertas grid, ISO grid yang cikgu bekalkan pada you all semua tu. Okey, boleh juga. So daripada sini kita translate dia pula ke ortografik. So daripada paip pencawang ni macam biasalah. Benda ni adalah orang kata sinonim, dia akan klise sahaja. Dia tak akan jadi satu benda yang rare. Okey, ingat dari paip pencawang, okey, dia akan melalui mesti ada stop cork ataupun kunci paip. Okey, mesti ada meter air di mana simbol meter air kena betul. Okey. Di sini kalau kita highlightkan simbol dia gini nampak ni kat bahagian bawah ni. Make sure simbol dia betul. Macam mana yang cikgu maksudkan betul tu? Siapa yang boleh jawab? Any one of you? Siapa nak jawab? Anak panah you. Yes, anak panah satu hal. Dan juga ini yang arah tajam tu dia mesti masuk ke dalam rumah. Hari tu cikgu dah terangkan. Jika sekiranya katalah awak melukis kunci paip, katalah di sini katalah ini kunci ni adalah meter air. Okey, awak lukis dia gini you lukis gini and then shadekan ataupun lorekkan dia, hitamkan di sini and then anak panah awak halakan dia ke sana. Ini daripada ni lah
Okey, ada kunci pipe apa kat sini ha. Okey, ini adalah satu simbol yang salah. Okey, ni tak boleh. Sebab meter air dia bahagian yang tajam tu kat sini di sini tu dia hala ke luar, dia hala ke pipe pencawang. Tak boleh lah macam tu. Dia kena masuk ke dalam rumah. Yang ni kena clear. Sebab ada yang hantar tu dia mungkin terlepas pandang ke, terlupa ke, tak ingat ke. Okay, so ini kita ingatkan semula lah. Okay, simbol dalam ISO dan juga ortografi akan jadi sama sahaja. Boleh dapat tu? Boleh Ni mesti ada meter air, kunci pipe, and then aliran tu dia akan turun sedikit. Dan di sini satu lagi, this part. Part ni apa benda ni? Yang ini adalah antara salah satu perkara ataupun salah satu item yang jadi satu perkara wajib. Wajib dilukis. To play safe, kita just lukiskan point keluar. Pilih pilih air yang berada di luar rumah. Okay, simple aja. Ni macam gini je. Yang ni wajib ada. Jangan tak ada pula. Okay, next dia akan yang ini kita tahulah dia punya aturan dia mesti masuk ke tangki simpanan dan sebagainya ni. Ini kena ada pipe limpah. Okay, keluar balik ke sini masuk point pemanas kita, dan bila dia keluar semula aliran simbol aliran air panas dia mestilah panjang, pendek, pendek, panjang. Ulang balik. Okay, dia just repeat balik the same simbol lah. Ulang sahaja. Dan jangan lupa di antara tu kena provide juga dengan stopcock ataupun kunci pipe. Dan juga jangan lupa si kuliku tolonglah tandakan dia dengan calik-calik tu. Boleh Okey, dan perkara-perkara lain lagi dalam okey, ni macam ni mesti pergi ke tandas. Tandas hanya ada satu aliran, iaitu aliran air biasa sahaja. Okey, tak ada aliran air panas. Dia akan direct keluar daripada water tank. Ni okey, diagihkan ke 3 alat lekapan. Satu tandas, satu besin cuci, satu lagi contoh di sini. Masuk. Siapa yang masuk tu? Okey. Satu lagi adalah tub mandi. Ni bathtub. Okey, untuk yang aliran air panas dia pergi ke 2 sanitary sahaja. Satu besin cuci dan satu lagi bathtub lah. Dan di antara aliran air panas dan air biasa, awak kena buat macam sambungan ataupun titi lah Kita joinkan antara aliran air panas dengan air biasa tu dengan satu pipe, dan di tengah-tengah tu kita letakkan satu pipe tegak. Sebab apa? Sebab kita nak allocatekan shower. Ni simbol shower. Dan jangan lupa ada juga dia punya stopcock. Stopcock ni kunci pipe lah. Clear? Dia perkara yang sama akan berlaku dalam setiap design dapur bilik air yang kita buat lah. Dia takkan ada yang pelik-pelik. Dia orang kata standard je, lebih kurang macam tu. Cuma yang berbeza adalah dari segi susunan alat lekapan kita. Sebab kita takkan follow orang lain punya. Nampak tak? Kalau ada pun mungkin kebetulan. Secara kebetulan mungkin adalah. Tapi we as an engineer, kita akan cuba providekan something different from others lah. Understand? So ni clear Ini awak dah boleh hafal dah apa bendanya. Okay, satu benda yang dah jadi satu kata apa mainan awak dah. Ingat, mesti ada benda ni, perkara-perkara tersebut lah. Mesti ada. So di sini okay, kena ada lah kita punya orang kata apa, ni kita lukis kat sini. Ni cikgu lukis besar sikit lah sebab nak bagi nampak. Okey, you akan lukiskan satu bulatan di situ. Maksudnya di situ awak akan allocatekan satu pipe dalam keadaan tegak. Sebab nak pergi ke meter air mesti nak kena naik. Nampak lukiskan. Okey, so aliran kita dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Sekejap Katalah cikgu lukiskan garisan ni sebagai garisan binaan. Okey, ni binaan, buat aja. Ini adalah draft. Nampak ni? Sekejap. Okey, yang ini adalah panduan.
Cikgu guna colour lain lah, light sikit. Kalau merah sekejap lagi nampak dia terang pula kan. Okey, ini adalah kita punya draft. Nampak kita plan nak buat macam gitu. Kita buat dulu. Aliran ni akan pergi ke situ. Okay, and then dia akan pergi ke dia akan keluar kat sini. Nampak ni? Kalau rasa dia tak muat, okay, tak muat maksud dia apa? Tak muat maksudnya dia nak sediakan lagi dengan paip tegak, nak sediakan lagi dengan kunci paip. Mungkin kita boleh panjangkan. Ni. Okay, katalah awak dah terlukis ni kan, rasa macam tak sesuai lah pula kan. Ni macam tak nak lah lukis yang ini kan. Okay, awak nak panjangkan sedikit. For example, let's say kita guna colour tu. Awak adjust. Ni very blur lah. Garisan dia memang orang kata apa, light sangat. Cikgu buat ujung di sana. Nampak? Ujung di sana. Di antara ni nanti akan ada certain item yang perlu kita hasilkan. So ini adalah secara kasar dia dulu. Nampak tak? Ni. Ni dia akan menuju ke mana? Itu dalam pemikiran kita. Dia akan pergi ke sinki satu. Nampak Dia akan menuju ke water tank satu. So kita anggarkan dia kat mana? Nampak Dia punya sambungan di bahagian hitam ni. Nampak Cikgu tunjukkan ni. Okay. So target kita mesti nak somewhere around here. Tak boleh terlajak gitu. Nampak tak? Sebab fokus kita adalah nak pergi ke sinki, nak menuju juga ke water tank, tangki simpanan. So kita dah kena tahu dah kat mana kita nak allocatekan kita punya pipe tu. Katalah cikgu letakkan somewhere around here. Di situ. Ini baru roughly garisan kita tak nak buat separuh. Nampak tak? Ini adalah cara kita nak allocatekan kita punya garisan terlebih dulu. Garisan untuk menghasilkan ke mana arah tujuan pipe kita nak pergi nanti. Boleh Okey, so di sini kalau diperhatikan ada hollow kat sini kan, ada lubang untuk sinki. Jadi kita dah tahu dah, di sini nanti akan ada pipe yang pergi ke sini. Kalau boleh kita pilih yang pergi ke hollow tu lah, yang menuju ke lubang tersebut. Ni kita pergi ke situ. Okey, ni tak siap lagi, cuma anggaran kasar dia gitu. Nampak tak? Okey, nampak di water tank di sini dah ada garisan, kita just panjangkan bagi dia keluar gitu. Nampak ni? Boleh nampak color ni very light. Cikgu guna color light chalk kat sini. Okey. So fokus kita adalah nak sambung dengan garisan dekat atas di sini. Bagi straight lah. Kalau tak straight, awak kena sambungkan dia lah. Garisan binaan tak apa Okey. Gitu. Dia akan daripada pencawang, dia akan menuju ke sinki, dia akan pergi ke water tank. Bila awak nak design pun, inilah aturan ataupun inilah law yang awak perlu follow. Tak ada benda lain dah. Itu sahaja. Okey. Sepanjang perjalanan pergi ke alat lekapan 2 tu, okey, di antara tu jangan lupalah kita juga ada pilih di sebelah luar ni, di sepanjang. Okey, di sepanjang pipe ni, aliran pipe ni, sebelum ke sinki, kita allocatekan dia seolah-olah berada di sebelah luar rumah kita lah. Pipe pencawang. Okey. Di sini katalah kita allocatekan dia somewhere di sini pun boleh. Nampak ni? Cikgu keluarkan sikit. Belum lagi simbol yang betul. Nampak? Sedikit. Kita dah ada hala tuju kita. Okey, and then masuk-masuk siapa yang tekan doorbell tu. Masuk Okey, water tank juga jangan lupa kita juga kena provide pipe limpah. Kita lukis dulu garisan gitu. Nampak? Okey, dah ada aliran pergi ke situ dah. Nampak Okey, next fokus mata kita pada poin pemanas pula. Nampak poin pemanas di sini? Atau ada siapa lagi yang belum kenal alat lekapan? Ini adalah poin pemanas lah. Okey, untuk langkah haji kita ini adalah poin pemanas. Okey, dari poin pemanas for sure lah dia akan pergi ke sini. Nampak Dia akan menuju ke water tank. Di antara tu dia akan ada perkara-perkara yang perlu awak allocatekan. Tapi tak apa, kita just
lukis dahulu. Sebab tujuan kita adalah tak nak orang kata apa, tertinggal walau sebarang item. Ingat water tank kita dah keluarkan 3. Okey, sebenarnya ada satu lagi kan, ada yang keempat. Itu cikgu cakap 3 kan. Ada satu lagi dia akan keluarkan aliran air yang biasa. Sebab daripada water tank ni dia akan pergi ke poin pemanas. Dari poin pemanas dia akan menuju terus pergi ke pesen cuci dan bathtub. 2 alat lekapan. Okey. Dan dari aliran air biasa, water tank kita katalah cikgu allocatekan di sini sini nampak ni. Yang ini adalah aliran air biasa. Nampak Kita panjangkan terus pun tak jadi masalah. Jangan buat dekat-dekat gitu. Kenapa kita tak bagi awak buat setakat itu? Sebab nanti timbul masalah bila awak nak melukis kunci paip, and then nak melukis paip dalam keadaan tegak, di mana awak kena simbolkan dia sebagai circle. Jadi tak cukup ruang. Jadi why not we just to play safe lah kan. Kita gerakkan dia, yang aliran air biasa tu kita gerakkan dia supaya berada di luar. Sebab apa cikgu pilih yang ni berada di luar? Sebab kebiasaan ini tak jadi satu orang kata apa, law lah untuk kita. Cumanya dia akan menuju pergi ke 3 alat lekapan, sedangkan yang ini dia pergi ke 2. Jadi yang 2 tu kecil kan, sikit kan. Jadi kita letakkan aliran di sebelah dalam. Boleh nak? Ini yang Aiman tanya dululah. Boleh dapat tu. Okay. So kita nak pergi ke, berbalik kepada water tank kita aliran air biasa. Kita nak menuju ke tandas. Kita juga nak menuju ke mesin cuci. Kita juga nak pergi ke bathtub. Okay. So kita punya mindset dah kena buat plan lah. Okay. Saya nak pergi ke sini, 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 sini. So apa cara dia? Cara dia, okay, kita panjangkan garisan asas di sini supaya fokus dia adalah nak pergi ke bathtub. Ambil yang maksima dululah, yang panjang dulu. Okay, dari sini kita pergi ke sini. Nampak ni? Ni masuk sampai sini pun tak jadi masalah ni. Ke situ. Boleh setakat ni? Tak susah kan? Okay, di sini tolong ingatlah yang ini atau yang inilah. Kenapa cikgu pilih dia berada di hujung tepi sini? Cikgu tak pilih tengah. Sedangkan tadi kalau kita tengok sinki, cikgu letakkan pipe betul-betul di tengah lubang tu. Anybody can give me the reason why? Why I just allocate this line, okay, not right in the middle, but we'll just choose dekat sini sahaja. Why? Can you give me the reason why? Any one of you? Lagi ada satu lagi aliran panas. Yes, very good. Okay, Khairil esok Khamis kan? Betul. Sebab kita nak adjust tempat tu, kita nak sesuaikan dengan aliran air panas. Jadi we just orang kata allocatekan dia hujung ke hujung lah, supaya ada ruang di tengah tu. Nak allocatekan pula kita punya shower. Itu tujuan dia. Begitu juga perkara yang sama akan berlaku di basin cuci. Nampak basin cuci pun kita boleh allocatekan dia di sebelah sini. Tak gitu. You nak allocatekan dia sebelah atas pun tak jadi masalah. Tapi cikgu pilih tadi yang paling panjang, paling besar lah dia punya ukuran ruang tu. Nampak tak? Jadi kita pilih di sinilah. Kita tak nak aliran air panas kita tu dia terkeluar nanti. Bukan jadi satu kesalahan, tapi orang kata kebiasaan. Okay. So yang di sini kita boleh tak pilih yang dia berada di tengah. Okay. Untuk tandas pula, okay, dia dilukis seolah-olah kita keluarkan dari side tepi lah. Ni kalau you tengok dekat rumah awak sendiri pun, dia punya toilet dia punya tangki dekat bahagian belakang tu, dia ada sambungan di sebelah tepi. Sama ada you nak ambil sebelah sini pun boleh, ataupun sebelah sini. Tapi sebelah sini kalau nak ambil dia agak, orang kata, short distance. Okay, terlampau rapat sangat. Jadi cikgu pilih dia dari sini. Nampak ni? Dari sini. Okay, dari sini. Keluarkan belah tepi dululah. Jangan terus keluar zap gitu.
Lepas tu barulah ambil ni pergi ke yang main aliran air tadi. Gitu. Okey. So kita dah selesai dah untuk tangki simpanan kita. Dia akan menuju ke 3 alat lekapan tu. Nampak Dan cara susun atur dia lebih kurang macam gini lah. Boleh jelas Can you? Boleh Okey, di sini kita nak tengok pula daripada poin pemanas. Poin pemanas fokus kita dia akan menuju ke besen cuci dan akan pergi ke bathtub. Nampak Boleh So kita allocatekan di gini. Ni yang kita masukkan dia duduk sebelah dalam sedikit. Kita tak nak dia terkeluar lagi. Make sure dia baru nampak nice kan. Ni. Okey, kita lukis gitu. Dan yang ini kita akan tarik pergi ke sama jugalah dia akan menuju pergi ke bathtub kita. Dia akan somewhere, that might be somewhere around here lah. Gitu. And then ini pergi ke sini. Dia punya perjalanan dia sama je lebih kurang. Cuma dalam tugasan awak ditukarkanlah bathtub ni jadi takung pancuran tukarkan itu je. Okey, yang ini pun dia akan somewhere around here. Okey, itu sahaja. Nampak tak? Kunci pipe. Ingat di bahagian tengah tak ada garisan. Boleh ada garisan, hanya garisan binaan dan tolong jangan dihitamkan. Understand? Okey. Selepas top cock macam biasa dia akan jumpa kunci meter air. Awak guna alat lah sebab ini dah melukis, bukan lagi melakar. So yang tajam cikgu kata hala ke sana, ke atas lagi ni Okey. Arrow. Okey, arrow biasanya akan duduk di sebelah sini. Juga arrow yang awak hitamkan cantik gitu. Okey, cikgu belum lagi lukiskan aliran naik atau turun. Baru allocatekan dia punya alat pemasangan dia. Okey, so next kita akan lukis pula dia punya lagi sekali kunci pipe-nya. Ni agak jauh lah kan. Tak apalah cikgu lukis. Ni cikgu lukis freehand je. Antara pipe tegak tu, okey, pipe tegak katalah ini bahagian A, ini bahagian B dan sambungan di sini seterusnya adalah bahagian C. Okey. A dan C awak tahulah dia sama level. Bahagian B tu berada dalam keadaan dia berada di sebelah atas atau di sebelah bawah? Iaitu atas. Jadi kita tahu dah kalau dia atas kita akan nampak. So cara nak lukis gini. Okey. Tu line yang color hitam. Okey, kita lukiskan dia berada di center of pipe yang dalam keadaan circle kita. Ni dah selesai satu part. Nampak Ni dah selesai. Okey, kita nak pergi pula pada point dekat pilih belah luar ni kan. Okey, mestilah ada simbol bulatan lagi sekali. Mesti ada sebab aliran keluar masuk naik turun ni dia ada simbol aliran. So dia dalam keadaan tegak. Tegaknya betul-betul katalah di circle kat sini Okey. Di sini. Nampak ni? Dalam circle ni. Okey. Macam mana pula arah aliran pipe kita? Garisan yang hitam tu nak lukis di sebelah mana? Ada 3 cabang di situ. Nampak Ada 3 cabang. Macam mana cara kita nak melukis? Tarik ke belah kiri. Kita tarik sebelah kiri. Okey, kita akan tarik dia tengah-tengah di situ. Boleh nampak tak kelas? And then jangan lupa dotkan dia dengan warna hitam bulat. Okey, bulatan hitam kecil ni, ingat bulatan hitam kecil ni awak bila sampai dekat part ortografik jangan awak orang kata lakar. Jangan buat tenyeh-tenyeh macam tek lalat gitu, tak nak. Okey, cari satu circular ataupun template yang bersesuaian untuk lukiskan point air awak tu. Okey, dan awak buat circle cantik, hitamkan dia. Kita tak nak awak free hand.
Ada yang cikgu jumpa dia freehand. Okey, tak boleh tak diterima. Boleh kelas Okey, so kita teruskan lukis ini. Okey, dan di sini tak ada apa-apa lagi yang berlaku. Ini biasa je. Terus sambung. Okey, yang ini juga terus sambung. You akan dapat siku L di situ. Dan jangan lupa untuk sediakan calit. Calit di mana? Okey, setiap sambungan di pipe awak satu, atas bawah. Okey, di sini pun sama. Satu kat sini, satu kat sini. Dekat mana ada pipe, dekat situlah akan adanya calit. Nampak tak? Dekat stop cock meter air tak ada calit. Ni kena faham lah. Okay, and then di sini pun ada, kat sini pun ada. Ni jangan lupa ramai yang tertinggal. Ni pun ada, ni pun ada. Lagi, kita punya pipe nak pergi ke alat lekapan kita, mesti ada kunci pipe. Nampak? Kunci pipe awak boleh allocatekan di sepanjang bahagian yang menuju ke sinki. Lagi cantik lah, lagi orang kata paling hampir dengan dia, paling lagi bagus lah. Sedangkan okay, awak sebenarnya allocatekan kunci pipe awak dalam keadaan tegak hari tu. Ni yang merah ni ni yang tegak ni. Nampak ni? Tegak kan? Boleh nampak tak kelas? Dalam keadaan tegak kan? Okay, tapi bila awak melukis dalam auto, wajib dilukis. Tapi biarlah duduk dekat dengan dia. Boleh je letak kat hujung ke apa, tapi kurang sesuai lah. Lagi sesuai kalau duduk dekat dengan dia. So, kita allocatekan dulu kita punya kunci pipe. Katalah kat sini. Okey, kunci pipe, dan jangan lupa kita juga ada ni bulatan. Dia ada satu pipe tegak yang pergi ke sinki. Nampak tak? Boleh follow Katalah kita allocatekan dia di sini. Somewhere around here. Bagi besar sikit lah bagi nampak. Itulah kat situ lukisan cikgu mungkin tak berapa nak cantik lah. Okey, so di sini dia mesti ada satu lengan yang sambungkan dia. Lengan tu awak akan buat pemilihan lah. Nak pilih pipe awak dalam keadaan aliran dia naik ataupun aliran dia turun. So dari sinki tadi, kalau you tengok balik, okey, kita pergi balik sekejap dekat sinki. Sini nampak? Jadi nampak lengan yang ni lengan pipe awak. Nampak ni? So, kita kena allocatekan dia macam gini. Tengah-tengah. Sekejap. Okey, tengah-tengah di sini. Dan hitamkan dia sama macam yang pilih tadi. Okey, ni sambung. Dia ada calit sikit, tak apa nampak. Ini ada calit. Dan sambungan tu hujung sangat, dah tak boleh nak capai. Boleh setakat ni? Okey, dah settle untuk sinki. Dan kalau kita perhatikan di sini ada belok kat sini kan? Nampak ni? Nak pergi ke water tank lepas sinki kita. Sebenarnya apa berlaku? Daripada water tank, dia ada aliran ni, nampak ni? Aliran pipe tegak, dalam keadaan tegak. Jadi kita kena allocatekan betul-betul dekat simpang L. Nampak? Tadi kita ada simpang T. Okey, sekarang kita ada simpang L. Jadi bulatan tersebut kena diallocatekan di simpang L kita. Awak boleh nampak tak Saya besarkan sikit. Actually it should be the same size lah. Bila you dah pilih satu bulatan untuk simbolkan untuk pipe tegak, you pilih radius yang sama lah. Tapi di sini ada kecil besar tu. Ini cuma nak highlight pada awak lah. Okay, make sure it will be standardized. Okay, macam mana kita nak tentukan garisan tu nak dilukis macam mana pula? Siapa boleh bagi idea? Dia nak dilukiskan masuk, dia akan masuk setengah ke dalam pada paksi X atau paksi Y? Paksi X atau Y? Cepat. X ke Y? Dalam pada paksi Y. Very good. Okay, so yang paksi X ni dia terus je. Bila duduk bahagian hujung ni dia susah sikit nak lukis. Ni akan ada ni. Okay, paksi Y dia akan masuk separuh. Nampak ni? Macam gitu. Boleh nampak walaupun duduk dah ke atas sikit tu. And then jangan lupa ada kunci
pipe. Kunci pipe ni selalu orang lupa. Okey dah lah. Okey, untuk awak ingat. Okey. Ni ada lagi. Okey. Ini untuk pipe limpah lah. Okey. Ni straight lah. Pergi ke water tank. Dia masuk tengah kita punya pipe. So akan ada kunci pipe untuk yang aliran air panas dan juga aliran biasa lah. Standard size bagi kunci pipe juga kena sama lah untuk keseluruhan awak punya drawing. Boleh Okey, untuk bahagian water tank pergi ke kunci pipe kita, make sure bulatan yang disediakan pada awak tu seolah-olah dah memang berada dalam keadaan yang boleh terus awak gunakan dia. So dari sini kita lukiskan straight line dulu sampai center. Dia macam tu. Sebab water tank tu dia akan duduk di sebelah bawah. Jadi lengan dia akan duduk di sebelah atas. Nampak Ada siapa yang dah lupa? Kita tengok water tank. Ni. Water tank ni di sini. So lengan ni yang kita sedang lukis ni. Boleh kita lukis yang ini. Dia akan keluar. Bila dia keluar, kita akan simbolkan dia dengan aliran air panas secara panjang, pendek, pendek, panjang. Nampak tak? Boleh Okey, bahagian L, siku L di sini. Kalau kita tengok balik kita punya drawing okey, ada aliran air dalam keadaan tegak lah. Aliran air turun di sana. So kita kena allocatekan satu circle di situ siap-siap. Katalah cikgu lukiskan di sini siap-siap. Sekejap kita tentukan aliran tu nak dilukis lengan dia belah mana. Bagi besar sikit lah. Okey, kat sini ada satu. Kita tentukan pula dia punya kedudukan pipe dalam keadaan tegak, di mana dalam auto kita nak hasilkan dia dalam bentuk circle. Nampak So satu dah kita hasilkan. Lagi kat mana lagi ada? Kalau kita tengok aliran ni dia menuju ke dua alat lekapan. So kita check. Okey, ke ini ni. Nampak ni? Ni dia turun, dia pergi sini, dia turun sikit. Nampak tak? Nampak tak di sini? Okey. So akan ada aliran pipe dalam keadaan tegak sini satu, dekat bathtub pun ada. So akan ada dua circle. Perkara ni awak kena, orang kata ambil maklum lah, you kena tahu. So bulatan awak kena lukiskan dia dalam kedudukan di sini. Nampak tak? Ni cara awak nak tentukan. Aliran kita tadi aliran air panas. Nampak So satu di situ, satu lagi okey. Kat sini kan? Ni satu. Satu lagi berada di mana? Di sini. Di bawah sini. Boleh? Satu lagi kat sini. Satu lagi awak tentukanlah dia punya garisan nak lukis macam mana. Dia tak boleh tinggal bulatan kosong macam tu saja. Nampak tak? Okey. So di sepanjang ni kita ada 3. 1, 2, 3. Kita tengok balik dekat aliran air panas kita ada berapa? Ada 1, 2, 3. So akan ada 3. Ni bahagian ni 1. Okey. Ni 1 pipe tegak Yang ini yang kedua. Dan yang ini adalah yang ketiga. That's why kita allocatekan mengikut apa yang terdapat dalam ISO kita. Understand or not? Okay, so kita tengok siap-siap. Untuk aliran air biasa pula, ada berapa kedudukan yang berada dalam keadaan pipe tegak? Any one of you can give me the number? Aliran air biasa. Ada berapa aliran pipe tegak di sana? Daripada ISO kita. Boleh bagi jawapan? Tak termasuk shower. 3 kot. 3. Kalau termasuk shower dia akan jadi 4. So tugas awak adalah untuk allocatekan 4 lagi bulatan pada ortografik. Boleh faham gitu? Boleh Tengok aja ada pipe tegak, mesti ada bulatan di sana. Understand or not? So bulatan akan terdapat di sini 1. Ni kan? 1 di sini. Dah terkeluar dah. Sini 1. Satu lagi kat
sebelah sini. Dan satu lagi dia akan berada di antara. Nampak ni? Dia akan berada, mungkin letak antara kat situ. So ada 4. Perkara-perkara ni awak kena ambil maklum dululah, kena tahu dulu kedudukan dia supaya you punya drawing nanti akan jadi just nice je. Tak susah sangat untuk awak sambungkan garisan tersebut. Boleh setakat tu? Boleh ke? So kita nak lukis dalam garisan. Okey. Ni yang ini dah boleh awak sambung. Okey, kita sambung. Kita dah lukis juga kunci pipe di situ. So aliran kita dari air ni dia akan pergi straight away gini je. Nampak ni? Dia akan pergi straight je. Okay. And then dia akan belok ke kanan. Dia belok ke kanan tu macam mana keadaan dia? Any one of you? Nampak ni? Dia straight je. Kat bawah tu nanti akan ada. Jadi bulatan kita, okey, yang bulatan di sini cikgu cuba lukiskan kat sini kalau merah. Okey. Ni tadi kita simbolkan dengan bulatan. Bulatan. Nampak bulatan. Bulatan. Nampak Jadi kita punya aliran tu dia akan lalu kat bahagian atas tu macam ni. Separuh yang bulatan last tu. Sebab nanti dia akan keluar kat sini. Nampak tak? Itu cara awak nak tackle, cara awak nak lukis awak punya ortografik lah. So kita pun sama juga. Kita dah boleh lukis dalam keadaan direct sahaja. Ni garisan ni akan jadi straight je ni. Nampak ni? Ni straight sampai sini. Nampak? Boleh ke? Sini. Sampai tengah-tengah. Dia memang duduk di bahagian atas. Kejap lagi dia akan turun. Macam tu. Boleh faham ni? Okey, kita allocatekan dulu kita punya kunci pipe. Satu persatu kita buat. Kunci pipe kita ada pada poin pemanas sebelum nak pergi ke pipe yang dalam keadaan tegak yang ini. Ni kita allocatekanlah satu lagi kunci pipe kat sini. Satu. Sebab tadi ada kan? Okay. And then kita juga ada kunci pipe pada nak menuju ke toilet kita. Ada satu. Okay kan lah. Dia tak kisah dah. Walaupun ISO dalam keadaan tegak, di sini dia tak boleh dah nak lukis dalam keadaan tegak. Kalau lukis dia dalam keadaan tegak memang tak ada lah. Memang tak nampak. Jadi nak tak nak memang terpaksa keluar sikit daripada konsep ortografik dia. Hanya pada ISO lah, ISO ortografik. Okay. So di sini pun akan ada lagi berapa? Akan ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Akan ada 5 lah kunci pipe dia. Kat sini satu. Awak lukislah lawa lah. Cikgu just freehand ni. Satu kat sini. Satu kat sini. Okey, kita selesai untuk kunci pipe. Dan sambil tu juga kita nak terus melukis kita punya poin keluar. Dekat setiap tab akan ada yang ini. Yang ini adalah markah kita. Bulatan ni perlu dilukiskan cantik-cantik dan dihitamkan. Tak boleh tinggal gitu saja. Okey, ini satu. Panjang, pendek, pendek, panjang. And then ulang balik. Panjang, pendek, pendek, panjang. Awak pandai-pandai adjust lah. Di bahagian bucu tolong sambungkan dia. Jangan bagi dia renggang. Nampak tak? Dua. Ni kita akan cross sepanjang tu. Aliran pipe semua duduk di sebelah atas kan. Jadi kita cross bulatan tu siap-siap. Okay. So kita adjust balik. Pendek, pendek, panjang. Macam tu. Boleh ke? Dan jangan lupalah bila dah sampai di sini, okey, kita dah sampai. Okey, ni pun dah sampai. Okey, kita boleh lukis lah. Nampak sambung ke kunci pipe masing-masing. Okey. Aliran sekejap. Okey. Yang ini aliran air panas kan? Sorry. Panjang, pendek, pendek, panjang. Okey, yang ni biasa. Panjang, pendek, pendek, panjang.
Okey, panjang pendek panjang. Okey, bahagian ni pun kita sambung aliran air biasa ke kunci paip. Okey. Di sini akan ada sambungan di antara connection antara pipe biasa dengan pipe panas tu, aliran air panas. Okey. Cuba tengok pada bahagian atas sekali di sini. Macam mana cara kita nak sambungkan? Boleh tak kalau kita joinkan dia macam gini kat tempat yang bahagian yang cikgu tunjuk ni kat sini arrow ni. Boleh ke kalau kita lukis bulatan, tadi dah ada line, kita buat lagi satu garisan di situ? Kemungkinan boleh jadi macam tu tak? Boleh. Tak. Tak boleh. Tak boleh pipe dalam keadaan macam ni. Tak ada pipe yang kita wujudkan dalam keadaan macam ni. Nampak So yang ini salah. Dia punya aliran dia patutnya ni, dia sambung ni, dia akan duduk di sebelah macam ni je. Okey. Yang ini teruslah. Yang ini terus je. Dah tak ada ruang dah, kita terus je. Boleh gitu So ni ni terus. Okey, yang ini pun kita terus. Yang ini pun kita akan terus gitu. Nampak? Dan jangan lupa bila ada bulatan sahaja mesti ada calit. Ni panduan kita lah. Mesti ada calit mengikut. Ni tak boleh nak habis dah. Line dia habis dah. Ruang dia habis dah. Cikgu tak boleh nak habis dah. Tu. Tepi sangat kan? Satu. Kat sini satu. Jangan lupa yang ni. Markah ni. Okey. Setakat itu. And then kita lagi nak tengok pada shower. Last kali kita akan pergi pada part shower. Okey. Ingat shower kita berada pada keadaan dari atas. Kalau kita tengok balik yang dulu drawing kita. Ni nampak tak? Shower and then ada satu line. Yang bulatan tadi di sebelah bawah. So kita akan nampak line ni akan kita lukis lah. Kita lukis macam ni. Di tengah-tengah. And then lukiskan kita punya yang segitiga shower tu. Gitu je. Okay, and then line ni sambung sini, sambung sini. Nampak? Jangan lupa calitkan dia. Calit. Calit di sini Calit di sini akan ada dua. Ni dekat sangat ni. Satu calit untuk sekejap cikgu tukar color sekejap. Besar sikit. Okey. Satu calit ni untuk yang ini dan yang ini. Nampak Satu. Dan satu lagi bila ada bulatan di situ, ni di sini. Ni untuk calit. Gitu. Nampak tak? Boleh nampak tak? Kat situ mungkin terlampau kecil lah. Cikgu zoomkan dia. Okay, I stop my presenting here. Kita dah habis walaupun tak ada soalan kan. So kita dah selesai. Dah isi link kehadiran. Link kehadiran ada cikgu providekan di depan meja masing-masing tu. Okay, kiri kanan ada 3 link kat situ.